Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang interaksi antara kehidupan unit 4. Baik, pada muka surat 48, dia tanya, apakah maksud interaksi? Interaksi ni bermaksud perhubungan aktif antara kehidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Interaksi ada dua, satu interaksi intraspesies dan satu lagi interaksi interspesies. Interaksi intraspesies ialah interaksi yang berlaku dalam spesies tersebut. Contohnya, bagaimana dua singa jantan bergaduh untuk dapatkan makanan. Dia bergaduh sesama spesies dia. Macam mana kita tengok kalau kucing pun sama juga, dia bergaduh sesama dia. Jadi antara spesies kucing dengan spesies kucing. Manakala interaksi interspesies melibatkan interaksi antara dua atau lebih spesies haiwan. Contohnya, bagaimana ikan di dalam laut, ikan besar yang makan ikan kecil, bagaimana ikan kecil yang mendapatkan makanan dia daripada serangga-serangga kecil dalam air dan sebagainya. Itu berlaku antara spesies. Baik, selain itu, interaksi intraspesies dan interspesies juga boleh berlaku dalam dua bentuk, iaitu kerjasama ataupun persaingan. Baik, kita akan lihat contoh-contoh seperti berikut. Baik, contoh bekerjasama yang pertama kita dapat lihat lebah bekerjasama membina sarangnya. Yang kedua, bagaimana anak-anak ayam bersaing untuk mendapatkan makanan. Ini contoh untuk persaingan. Yang lebah tadi ialah contoh kerjasama. Baik, dua contoh ni adalah contoh interaksi interspesies. Baik, sekarang kita tengok pula bagaimana interaksi interspesies berlaku. Pada muka surat 49, terlihat ada sekumpulan antelop dan sekumpulan babun yang boleh hidup dalam satu habitat yang sama. Masing-masing mempunyai deria pendengaran dan bau yang baik, manakala babun mempunyai deria penglihatan yang sangat baik. Hal ini membolehkan pemangsa dapat dikesan. Contoh kalau ada harimau, ada singa yang berhampiran, jadi sekumpulan haiwan ini dapat mengesan kehadiran pemangsa tersebut. Baik, seterusnya kita tengok pula interaksi interspesies dalam bentuk persaingan. Yang mana terlihat gambar tersebut, helang dan ular bersaing untuk mendapatkan makanan yang terhad. Jadi apa makanan mereka dekat situ? Tikus. Jadi mereka bersaing antara ular dengan burung helang. Baik, seterusnya kita tengok muka surat 50. Dalam topik haiwan hidup berkumpulan. Ada haiwan yang hidup secara berkumpulan dan ada juga haiwan yang hidup secara bersendirian. Kita akan tengok contoh-contoh haiwan yang hidup secara berkumpulan. Baik, contoh yang pertama ialah lebah. Seperti mana kita tahu, lebah hidup dalam kumpulan dan tinggal dalam satu sarang yang sama. Seterusnya anak-anak. Anak-anak pun juga sama macam lebah. Hidup dalam satu koloni yang besar di dalam busut, dalam kayu dan sebagainya. Dan begitu juga dengan burung bangau, mereka mencari makanan bersama-sama. Sekawan burung bangau mencari makanan seperti dalam gambar. Seterusnya kita tengok sekawan burung layang-layang, juga mereka terbang bersama-sama di sekitar sarang. Sekarang tengok pula jenis-jenis ikan. Ada ikan yang hidup secara berkumpulan. Ikan dalam gambar ni ialah ikan puyuh. Dan seterusnya pada muka surat 51 juga ada kumpulan kambing. Selain itu nampak tak ada singa. Singa juga hidup dalam kumpulan yang kecil. Dan seperti juga rusa. Rusa juga tinggal dalam satu kumpulan yang besar. Baik, sekarang kita tengok pula contoh-contoh haiwan yang hidup secara bersendirian. Yang pertama kita nampak burung belatuk. Burung belatuk
dia bina sarangnya di batang-batang pokok. Biasa kita akan lihat burung ni bersendirian. Begitu juga dengan tapir. Tapir aktif mencari makanan pada waktu malam. Tapir juga dikatakan hidup secara bersendirian. Seperti juga yang ketiga ialah tupai. Contoh seterusnya ialah laba-laba. Laba-laba dia hidup secara bersendirian. Apa yang berlaku kalau laba-laba hidup secara berkumpulan? Macam mana sarang dia? Jadi laba-laba akan menjadikan mangsa yang terperangkap pada sarangnya sebagai makanan. Jadi mereka tidak bersaing. Jadi mereka laba-laba ni sesuai untuk hidup secara bersendirian. Seperti juga dengan burung kenyalang. Burung kenyalang dia hidup secara bersendirian. Harimau juga hidup secara bersendirian. Dan yang terakhir, contoh dekat muka surat nombor 3 ni juga ada ular sawa.